Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Al-Zahra ingin membentangkan topik 6 yang bertajuk Gaya Hidup Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Sofia binti Mak Yunus dan nombor matrik saya ialah 075878. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimina Rusha binti Muhammad Najib. Nombor matrik 075950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Manan. Nombor matrik saya ialah 075831. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidatul Rahman binti Syarizal. Nombor matrik 076226. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariyati Zainab binti Azman. Nombor matrik 076183. Setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia mempunyai roh, dan roh ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dihuraikan oleh manusia. Yang mana setiap manusia yang dilahirkan di alam dunia ini pasti sudah tersedia rohnya di alam roh, yakni sejak azali lagi lah. Jadi sebelum manusia ni dilahirkan ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian roh-roh manusia yang berada di dalam alam roh, yang mana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ni ke-172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Surah Al-A'raf ayat ke-172. Yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Lalu mereka semua pun menjawab, benar, memang engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelahiran. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang tujuan kita dilahirkan di muka bumi ini. Tujuan yang pertama kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini adalah untuk menjadi pengurus khalifah di muka bumi ini. Kita dilahirkan untuk dibentuk menjadi pengurus khalifah. Yang seterusnya, saya akan masuk kepada poin yang kedua, iaitu menyembah Allah dan mengetahui maha kuasa Allah. Kita dilahirkan untuk menyembah Allah sebagai pencipta kita. Wajib untuk kita menyembah Allah sebagai pencipta kita. Dan seterusnya adalah mengetahui maha kuasa Allah. Maksudnya kat sini, mengetahui maha kuasa Allah ni, kita dilahirkan ni untuk mengetahui bahawa seluruh alam ni dan isi dengannya diciptakan berkat oleh kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa berkat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak adalah kita, tak adalah alam semesta ni. Okey, kesimpulan untuk semua ni sangat pentinglah bagi kita sebagai orang yang beriman ataupun umat Islam mengetahui sebenarnya apa tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam. Dengan mempelajari hal tersebut kan, maka kita seharusnya akan lebih tahu dan lebih mengetahui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan kita untuk apa dan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan kita di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang ingin saya bincangkan pada hari ini adalah ujian di dunia sehingga kematian. Okey, ujian itu sudah pasti oleh setiap manusia di atas muka bumi ini. Sebagai contoh, ujian dengan keluarga, ujian dengan kawan, ujian harta dan lain-lain. Okey, cuma yang berbezanya ujian itu adalah kecil atau besar dan sesuai dengan penerimaannya. Antara sebab Allah datangkan ujian adalah ujian akan membuatkan hamba-Nya sentiasa dekat dengan penciptanya, iaitu Allah. Kerana dari situ Allah akan sedikit sebanyak Allah akan gugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Okey, selain itu Allah akan memberikan ujian terhadap hamba-Nya dengan kemampuan daripada diri masing-masing. Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya dan Dia tahu bahawa hamba-Nya mampu pikul segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kesimpulannya, umat Islam tidak boleh rasa lemah dan putus asa tatkala menerima ujian dalam kehidupan. Jauh sekali menyalahkan takdirnya, dan kita kena yakin setiap ujian itu akan hadir bersama hikmah yang sangat besar sekiranya kita lalui dengan sabar dan berikhtiar dengan menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan sesi pembentangan berkaitan dengan topik 6 iaitu gaya hidup sejahtera mengenai kehidupan selepas kematian, izinkan saya menerangkan sedikit tentang kehidupan selepas mati ini. Antara dalil yang dekat dengan topik ini ialah Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, yang bermaksud setiap jiwa akan merasai mati, maka hanya kepada kami engkau dikembalikan. Menurut Islam, seluruh umat Islam percaya bahawa kehidupan selepas mati amat berbeza dengan semasa kita hidup di dunia, tak sama. Kehidupan selepas mati ini ialah kekal abadi, atau perkara umumnya ataupun secara umumnya ialah akhirat. Jadi, beralih kepada topik tadi, wajib kita tahu bahawa kematian merupakan suatu kejadian yang pasti terjadi bagi seluruh manusia ataupun seluruh makhluk, hanya manusia saja, kerana setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kehidupan selepas mati ini bertujuan sebagai peringatan untuk menjalani kehidupan yang sebenar, kerana dunia ni hanya bersifat sementara dan kita perlu bersiap sedialah untuk menghadapi hari akhirat. Ada pelbagai peringkat kehidupan selepas kematian menurut Islam, tetapi antaranya ialah yang pertama alam barzah, yaumul hisab, yaumul hajj dan hari kebangkitan. Alam barzah ni ialah alam manusia di dalam kubur dan turut menjadi pemisah antara dunia dan akhirat. Manakala yaumul hajj pula ialah satu masa di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan di suatu tempat bernama Padang Mahsyar, dan mereka semua akan dibangkitkan daripada kubur serta setiap manusia akan menerima nasib yang berbeza. Dan kemudian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ni ianya suatu hari di mana setiap manusia akan dihitung amalannya, iaitu perbuatan baik ataupun pahala, dan perbuatan buruk iaitu dosa. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan topik kesudahan yang abadi. Kesudahan yang abadi sebelum dan selepas kematian. Sebelum kematian, kita jangan sia-siakan masa, umur, tenaga yang telah diberi oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana kematian itu tak dikira umur, tak kira masa. Allah boleh tarik umur kita. Jadi kita kena manfaatkan masa yang diberi oleh Allah, tenaga yang diberikan oleh Allah. Jadi kita janganlah membazirkan masa itu dengan perkara yang sia-sia, yang perkara yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, banyakkan amal soleh dan sifarkan dosa maksiat. Walaupun kita sering jatuh dalam kemaksiatan, pun selalu buat maksiat, tapi kita kena selalu jugalah bertaubat. InsyaAllah Allah sentiasa menerima taubat kita. Selepas kematian pula, amalan kita akan dipertimbangkan dan dihisap oleh Allah SWT. Apabila amalan kita baik, insyaAllah kita akan masuk ke syurga. Apabila kita selalu berbuat dosa di muka bumi ini, tidak solat, tinggalkan puasa, tidak
tidak beradab dengan orang lain, Allah akan hisap kita di neraka. Akhir sekali, ada satu kata dari Imam Ghazali. Cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara hidupnya. Begitu cara seseorang itu dibangkitkan akan ditentukan oleh cara kematiannya. Hakikat yang perlu diterima oleh manusia, setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya. Rumusan tajuk ini, gaya hidup sejahtera merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang sejahtera pastinya dapat memainkan peranan yang aktif terhadap agama. Mendefinisikan gaya hidup sejahtera sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang bersejahtera. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.